salam sejahtera. Kembali bersama dengan saya Anim Izzati dalam Sembang LZS, destinasi zakat anda. Okey, untuk episod kali ini, dah hujung tahun, kita pun tahu kan, masing-masing nak tahu mungkin apakah perkembangan terkini berkaitan dengan pembayaran zakat. Trend terkini untuk pembayaran zakat. Anda selaku pembayar zakat dan juga pemohon zakat nak tahu. Jadi kita akan bawakan kepada anda. Selain daripada itu, menariknya, kita akan kongsikan berkaitan dengan betul ke sebenarnya pembayaran zakat ni boleh dilakukan secara ansuran. Jadi kita nak tahu bersama dengan individu yang lebih arif untuk berkongsi bersama dengan anda. Jadi jom. Baiklah, anda masih lagi bersama dengan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda, dan di kesempatan ini sebenarnya kita nak membawakan perkembangan terkini berkaitan dengan kutipan zakat. Kita tahu sekarang dah bulan 11 hampir melabuhkan tirai bagi 2023 ni. Jadi pasti kita nak tahu setakat ini bagaimana dengan kutipan, trend pembayaran dan juga peratusan pembayaran zakat. Kita bersama dengan Encik Muhammad selaku perunding kanan dari Division Kutipan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Hari ini barulah kami tahu kan ada sedikit penjelasan lah di sebalik kutipan zakat yang kita ingin ketengahkan bersama dengan penonton, terutama sekali dengan mereka yang membayar zakat, penglibatan mereka terhadap tuntutan ini. Jadi bagaimana Encik Muhammad nak kongsikan setakat ini jumlah kutipan yang diperolehi oleh Zakat Selangor sendiri? Terima kasih Nim. Okey, sehingga pada Januari sampai bulan Oktober, sehingga 31 bulan, so kutipan kita alhamdulillah kita dah cecah 753,173,000. Okey. So ada peningkatan dekat situ sebanyak 3% daripada kutipan tahun 2022. Setakat bulan yang sama. Ya, baik. Okey, kalau kita nak katakan anggaran yang diletakkan oleh pihak Zakat Selangor sendiri untuk tahun ini bagaimana? Okey. Alhamdulillah, kita optimis akan ada peningkatan daripada jumlah tahun 2022. Kita optimis, insyaAllah ada positif lah. Ya, itu yang kita mahukan kan? Betul. Okey, perbezaan kalau kita melihat kepada kutipan yang dilakukan pada tahun lalu nak dibandingkan dengan tahun ini, bagaimana mungkin Encik Muhammad nak kongsikan bersama dengan kami? Right. Sebenarnya ada peningkatan yang ketara kalau kita ikutkan daripada daripada 2021, peningkatan sebanyak 12%, kenaikan jumlah pembayaran zakat, dan sehingga Januari, Oktober, date to date kita dapat berjaya mengutip alhamdulillah sebanyak 753 juta, dan adanya peningkatan kat situ sebanyak 3% daripada tahun lepas lah. Okey, peningkatan sebanyak 3%, dan kepada anda semua seperti yang kita sedia maklum, kalau anda mengikuti kami juga untuk Sembang LZS ni, kita seringkali kongsikan trend pembayaran dari tahun ke tahun. Begitu juga pada waktu pandemik kan, kita dapat raih sehingga bilion cecahan sehingga ke jumlah yang begitu banyak sekali. Mungkin kesedaran ataupun mungkin pada waktu itu memang kempen dilakukan bagi pihak Zakat Selangor sendiri. Bagaimana melihat trend pada tahun ini? Secara jujurnya, kita melihat trend agak perlahan, memandangkan sebelum ini di zaman pandemik kita ada pengeluaran khas KWSP. Okey. Itu agak membantu kita dari segi kutipan zakat. Tetapi alhamdulillah peningkatan tetap ada 3% peningkatan, dan kita optimis insya-Allah bulan 12 ni adalah bulan kita punya orang kata peak hour kita. Kebiasaannya memang akan ada pembayaran secara menyeluruh daripada kaunter-kaunter kita lah. Ya kan, kalau kita tengok akhir tahun ini selalunya bulan yang dipilih untuk menyelesaikan segala tuntutan untuk setahun yang mereka cukup haul lah yang kita katakan kan. Okey, kita harapkan juga sambutan yang baik daripada mereka yang pembayar zakat ini, mengetahui keadaan semasa yang diperlukan. Kita pun tak boleh lupa permintaan ataupun mereka yang berada pada kategori asnaf dan fakir miskin ini juga meningkat. Kan? Begitu juga kita nak sampaikan kesedaran ini kepada anda di luar sana, dan kepada penonton-penonton kami di sini juga kesempatan Encik Muhammad nak kongsikan apakah antara isu terbesar bila kita bicara tentang kutipan ini, Encik Muhammad? Sebenarnya isu terbesar kita kalau ikutkan trend, kita punya peningkatan kutipan RM meningkat. Tetapi jumlah muzaki ataupun pembayar zakat itu berkurangan. Pada tahun ni kita punya jumlah berkurang sebanyak negatif 26%. Okey. Ini bila kita tengok data kita, so kita dapat kenal pasti antara yang menyumbang pengurangan
jumlah kutipan zakat ni adalah pembayaran KWSP lah. Sebab zaman pandemik tu kita ada pengeluaran khas. So KWSP ni dia bayar hanya sekali je. Betul. Bila keluar dapat duit baru bayar. So tahun akan datang dia takkan bayar lah. So macam mana kita nak cater benda ni, kita kena buat operasi dan sedang membuat operasi untuk kita galakkan orang membayar zakat di lembaga zakat Selangor. Ada faktor-faktor lain yang menyumbang kepada pengurangan pembayaran zakat ini? Mungkin nak dikongsikan juga. Secara jujurnya di Selangor ni kita penduduk Muslim ada 3.5 bilion Muslim. Cumanya di zakat Selangor kita punya pembayar hanya 400,000 orang sahaja. So ada memang banyak sangatlah pengurangan. So kita khawatir kita punya kekayaan negeri Selangor ni dipindahkan ke negeri lain ataupun ke luar lain lah, maksudnya begitu. So itu kekhawatiran kita dan kita minta penduduk di Selangor bayarlah zakat di lembaga zakat Selangor. Itu kita minta lah. Mungkin ada inisiatif juga yang dilakukan daripada pihak Zakat Selangor sendiri untuk mengembalikan hak zakat Selangor untuk kembali bayar di bumi Selangor ini. Apa yang mungkin bermain dalam perancangan untuk menggerakkan inisiatif tersebut? Alhamdulillah, kita daripada bulan Januari sehingga bulan Oktober kita dah pergi ke serata Selangor. Kita dah buat aktiviti-aktiviti, kita telah buka kaunter pameran dan sebagainya, dan yang terkini kita ke seluruh sekolah rendah agama Islam Selangor kita buat kempen Start with RM1. Kita menggalakkan murid dan juga ibu bapa untuk bayar zakat. Kesedaran tu dipupuk pada lapisan yang paling ialah mudah untuk didekati, kan? Betul, Anim. Baik, kita sebenarnya masih lagi akan bersama dengan Cik Muhammad untuk perkongsian yang seterusnya. Betul ke sebenarnya zakat ini boleh dibayar secara ansuran? Jadi penjelasannya daripada Cik Muhammad seketika nanti hanya di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Masih lagi bersama dengan kami, saya dan juga Encik Muhammad di kaunter zakat Ibu Pejabat Zakat Selangor, di mana kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ada yang bertanya kepada saya, betul ke sebenarnya zakat ni boleh bayar secara ansuran? Ini dia penjelasan daripada Encik Muhammad sendiri daripada Division Kutipan nak berkongsi kepada kami, kan. Bagaimana dengan penjelasannya? Zakat boleh dibayar secara ansuran ini? Anim, macam ni. Zakat ni memang boleh dibayar secara ansuran. Memang termaktub dalam fatwa, telah digezetkan memang zakat boleh dibayar secara ansuran. Ansuran ni maksudnya kita dah kira zakat, kita dah tahu berapa zakat kita tahun tu, kita bayar secara ansuran. Dia ada banyak metod lah. Satunya melalui potongan gaji dan juga melalui direct debit lah. Direct debit dan juga potongan gaji. Sebenarnya dah pun pernah diperkenalkan daripada pihak Zakat Selangor sendiri. Untuk pengetahuan anda, ada perbezaan di sini, kan? Mereka yang nak memotong daripada bahagian gaji dan juga mereka yang nak sendiri contribute untuk pemotongan pendapatan anda untuk menyantuni zakat ini. Jadi bagaimana Encik Muhammad nak kongsikan metod ataupun cara yang diperkenalkan daripada pihak Zakat Selangor sendiri? Sebelum ni kita dah melalui proses ataupun kita pun memperkenalkan skim potongan gaji, atau kita panggil skim berkat lah di lembaga zakat Selangor. Skim berkat ni dia akan potong melalui potongan gaji. Tetapi ada sebahagian kalangan masyarakat yang kita jumpa, dia menghadapi masalah dengan syarikat, di mana syarikat tak dapat membuat potongan gaji, tak memberi kerjasama dan sebagainya. So daripada situ kita mengambil inisiatif untuk memperkenalkan satu lagi kaedah, kita namakan direct debit. Direct debit ni dia akan potong melalui bank kita, bank simpanan kita. So dekat situ kita ambil concern daripada pengguna ataupun penyimpan berapa yang dia nak bayar zakat. Let's say setahun zakatnya adalah 2,400. So sebulan bila kita bahagikan, dia dapat zakat perlu yang dibayar setiap bulan RM200. So bank akan deduct RM200 melalui bank.
Adakah semua bank yang diperakui dan juga dibenarkan untuk menggunakan sistem ini? Alhamdulillah, setakat ni semua bank memberi kerjasama pada kita lah. Mudahlah kan? Mudah. Maknanya kepada penonton dan juga pembayar zakat lebih mudah kepada anda semua. Kadang-kadang bila nak tunggu hujung tahun tu, time tu lah macam-macam tuntutan kita untuk dilangsaikan kan. Kat situlah nak bayar road tax kereta, kat situlah nak bayar duit rumah dan sebagainya. Jadi bila buat pemotongan ni tidak terlalu terasa sangat. Ya, betul. Walaupun kewajipan harus ditunaikan, kita tahu teknik yang lebih baik lagi. Ya. Okey, kenapa ianya diperkenalkan kepada pembayar zakat? Okey, macam saya cakap tadi, kita terima banyak sebab ataupun reason ataupun kenapa orang tak bayar zakat mulai potong gaji. Satunya adalah daripada kekangan syarikat sendirilah. Maknanya syarikat tidak memberi kerjasama. Dan yang kedua, ada juga orang yang bekerja tapi tidak mempunyai gaji tetap. Contohnya yang dapat komisen lah. Ejen kuku, ejen kowe, public mutual dan sebagainya. So mereka ni tak boleh nak buat potongan gaji. So kita memperkenalkan satu metod kaedah yang membolehkan diorang ni boleh buat potong gaji tapi boleh cari yang mudah. Okey, menariknya dekat sini bila kita sentuh tentang mereka yang tidak ada gaji tetap yang makan komisen ni, contohlah kan mereka dah tetapkan dengan kira-kira yang dilakukan setiap bulan dan dikalikan kepada 12 untuk setahun itu ada pembayaran tertentu. Kita ambil contoh seperti tadi RM200 sebulan. Jadi bagaimana kalau mungkin ada bulan yang lain mendapat komisen yang lebih daripada itu. Jadi zakat pendapatan mengikut peratusan keseluruhan pendapatan kan? Ya, betul. Jadi bagaimana Encik Muhammad untuk dikongsikan? Kes begini memang kita biasa jumpa. So kita cadangkan komisen yang diterima lebih tu, so dia akan bawa pada hujung tahun, dia akan bayar melalui channel-channel kita lah. Kita ada cawangan, kita ada boleh buat bayaran secara FAX dan online sebagainya macam tu. Cuma kira saja lebihan dan laksanakannya pada bulan akhir lah selalunya. Ya, kan? saya. Okey, menariknya kat sini katanya sangat mudah cara untuk anda melakukan pembayaran secara ansuran melalui direct debit. Debit sahaja ya, kredit tak boleh ya. Debit sahaja. Jadi bagaimana caranya? Saya juga memegang satu flyers yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Mungkin sambil-sambil tu Encik Mahab boleh terangkan? Alright, tuan-puan boleh scan kita punya barcode ataupun boleh saja pergi ke layari website www.zakatselangor.com.my/direct-debit. So dekat situ dia akan terus kepada portal ini. Ya, betul. Okey, sangat mudah sebenarnya. Saya hanyalah scan di sini ataupun anda boleh layari seperti mana dikongsikan. Jangan risau, kita akan kongsikan satu persatu. Tapi yang di sini saya nak kongsikan bersama dengan anda butiran yang sangat mudah untuk diisikan di sini seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon, email dan juga tujuan pembayaran. Ya, betul. Pastinya disertakan bank anda untuk membuat potongan bulanan. Ya. Bagaimana respon setakat ini, Encik Muhammad? Sebenarnya ni saya lupa. Skim ataupun metod ni kita dah perkenalkan pada tahun lepas, bermula pada bulan 5. Alhamdulillah penerimaan respon yang kita terima adalah positif. Baik. Dan peningkatan pada tahun ini adalah bertambah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan mudah sebenarnya, itu yang kita mahukan. Ya, betul. Okey, dan kepada anda semua inilah perkongsian yang begitu baik sekali, kita harapkan dapat dimanfaatkan bersama. Tak kiralah sama ada anda mempunyai potongan ataupun gaji yang tepat, pendapatan yang bulanan yang tepat ataupun anda makan komisen, jalan yang ada, teknik yang ada ataupun metod yang diperkenalkan kepada anda semua. Terima kasih Encik Muhammad di atas penjelasan. Banyak sebenarnya yang dikongsikan dan kita harap agar anda kongsikan juga Sembang LZS untuk episod kali ini supaya ramai lagi yang tahu sebenarnya zakat boleh dibayar secara ansuran melalui direct debit. Terima kasih sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Saya akan kongsikan juga bersama dengan anda segala info berkaitan dengan Zakat Selangor. Sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita bersama dengan Encik Muhammad nak kongsikan juga. Ni dah pegang beg biru dah ni. Apa yang nak dikongsikan? Silakan. Alright. Kalau dekat ni kita ada beg kuning, tapi di lembaga zakat kita ada beg biru. Okey, beg biru. Cara mudah nak bantu asnaf. Okey, untuk makluman, di Zakat Selangor kita ada 70,000 asnaf. So jumlah yang agak tinggi di antara yang tertinggi di Malaysia. So kita ada satu kaedah yang boleh membantu asnaf-asnaf kita serendah RM10 dan anda berpeluang untuk menang
dengan apa nama? Itu dia. Dengan Bank Islam Okey, kita ada 2 kategori. Okey. Individu dan juga perniagaan. So direct debit ni bukan khusus untuk individu saja. Perniagaan pun boleh buat untuk direct debit. So insya-Allah jom sertai, mudah saja. Dan ini adalah cara yang paling mudah untuk bantu asnaf. Ya, Alright? betul. Dapat beg dan juga sebenarnya hadiah yang disertakan itu galakkan kan, sebagai satu semangat galakkan untuk mereka membayar zakat. Sambil-sambil tu ini dia yang rezeki nak dikongsikan bersama. Selain daripada itu sebenarnya kita juga nak war-warkan kepada anda untuk jalan yang lebih mudah anda gunakan, iaitu membuat potongan secara ansuran melalui pendapatan anda. Segalanya boleh dilakukan dengan di hujung jari sahaja sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Muhammad. Banyak yang kita ketahui pada hari ini. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana, banyak lagi informasi berkaitan dengan Zakat Selangor kita nak kongsikan bersama dengan anda. Puan, ramai juga ke yang buat pembayaran ansuran untuk pembayaran zakat ni melalui direct debit? Ramai juga. Okey. Baiklah, kepada anda semua, terima kasih kerana setia bersama dengan kami sepanjang siaran kita kongsikan untuk episod kali ini, iaitu pembayaran ansuran untuk zakat secara direct debit. Jadi kita harapkan agar perkongsian ini dapat dimanfaatkan bersama. Bagi anda yang mungkin belum lagi menggunakan kaedah yang disediakan ini, jom sama-sama kita tingkatkan kecaknaan dan juga kesedaran kita kerana ia sangat memudahkan urusan pembayaran zakat anda. Dan juga kita akan jumpa untuk episod yang seterusnya, topik yang berbeza. Sambil-sambil tu jangan lupa untuk layari kami di www.zakatselangor.com.my sehingga kita bertemu lagi di lain episod untuk Sembang LZS, destinasi zakat anda. Okay.